This call is now being recorded. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Baik, jadi pada hari ini kita akan pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam topik dalam subjek sains bagi topik yang ke-6 iaitu topik daya. Pada hari ini kita akan belajar 6.1 daya dan kesannya. Dalam 6.1 ni awak akan belajar dua perkara, iaitu yang pertama menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti. Awak akan belajar daya tarikan dan daya tolakan. Dan yang kedua, awak juga akan belajar menjelas dengan contoh kesan daya. Awak juga akan belajar apakah kesan-kesan daya. Ada 5 kesan-kesan daya yang awak akan belajar pada hari ini. Sebelum itu, pastikan dengan awak ada modul yang telah pun saya suruh awak ambil dekat sekolah tu, dan juga alat tulis berserta dengan buku teks. Sekiranya sudah bersedia, mari kita lihat video bersama-sama. Sarah ke taman bersama emak dan adik lelakinya. Ni ada 3 orang. Satu ibu dia, satu Sarah, satu lagi adik dia yang dalam stroller ni. Diorang bertiga ni tengah berjalan-jalan dekat taman. Apa yang diorang buat? Mari kita tengok sama-sama. Dia berkata, saya ingin menolak John di dalam kereta sorong. Ibu menjawab, kamu juga perlu menarik layang-layang. Jadi, kamu boleh lakukan kedua-duanya? Ini Sarah ni dia kata dekat mak dia nak menolak stroller John ni adik je lah. Yang ada dalam kereta sorong. Ada dalam stroller. Jadi ibu dia yang tolak. Tapi tiba-tiba Sarah kata kat ibu dia, saya nak tolak. Sedangkan dia tengah menarik layang-layang. Satu je nak tarik, satu je nak tolak. Boleh ke dia buat? Sarah menjawab, ya, saya boleh. Ibu memberitahu Sarah, baiklah, tetapi jangan tolak kereta sorong terlalu kuat. Dia kata boleh. Sarah kata boleh. Saya boleh tarik layang-layang. Saya juga boleh menolak kereta sorong. Boleh menolak stroller. Tapi jangan tolak terlalu kuat. Nanti John tu menangis. Bermacam-macam aktiviti berlaku di taman. Sebabkan kita dah lama tak ke taman kan, PKP kan, tak boleh nak ke taman kan. Mungkin awak dah lupa kot. Tapi sebenarnya macam-macam aktiviti yang kita boleh buat dekat taman. Antaranya adalah kereta sorong bergerak, layang-layang berterbangan dan bola melantun. Daun di pokok bergoyang, awan di langit berarak. Bagaimanakah semua objek ini bergerak? Suatu objek bergerak apabila anda mengenakan tolakan atau tarikan pada objek tersebut. Dia kata setiap objek yang bergerak ni bergerak kerana kita berikan tolakan ataupun kita menarik objek tersebut. Tolakan dan tarikan dipanggil daya. Daya diperlukan untuk membuatkan objek-objek bergerak. Dia kata tolakan dan tarikan adalah daya. Daya diperlukan untuk menggerakkan objek. Daya bukanlah jirim. Daya tidak memenuhi ruang dan tidak mempunyai jisim. Dayanya bukan jirim sebab dia tidak memenuhi ruang, dia tidak mempunyai jisim. Kita tidak boleh melihat daya. Kita tak boleh lihat daya, tetapi kita boleh melihat dan merasai kesan-kesan daya. Kita tak boleh nampak daya, kita tak boleh tengok daya, tetapi kita boleh melihat, kita boleh merasai kesan-kesan daya. Seperti gelembung-gelembung sabun ini. Ia menjadi semakin besar apabila ditiup dengan udara oleh anak-anak dan angin membawa gelembung-gelembung tersebut ke sekitar taman. Sorry. Ni. Buih ni kan. Kan masa kita nak main buih tu, kita tiup. Tiup tu maksudnya kita tolak lah. Kita tolak udara. Tiup bermaksud kita menolak udara. Sabun ini
Ia menjadi semakin besar apabila ditiup dengan udara oleh anak-anak dan angin membawa gelembung-gelembung tersebut ke sekitar taman. Mari kita bezakan tolakan dan tarikan. Okay, jadi awak kena bezakan tarikan dan tolakan melalui situasi di bawah ni. Apabila anda menggerakkan suatu objek jauh dari anda mengenakan daya tolakan. Satu contoh adalah menolak bulu tangkis kepada pemain lain. Okey, jadi kalau awak bermain badminton, semasa awak bermain badminton, masa awak pukul bulu tangkis tu, bermaksud awak menolak bulu tangkis itu. Okey, dengan cara apa? Dengan cara pukulan. Jadi awak menolak bulu tangkis itu adalah daya tolakan. Contoh-contoh lain daya tolakan adalah menyepak bola, menolak kereta sorong bayi dan menekan papan kekunci komputer. Okey, contoh-contoh lain bagi daya tolakan seperti kita sepak bola, itu pun kita menolak juga. Kita menolak stroller tu, itu pun menolak juga daya tolakan, dan menekan kekunci dekat laptop awak tu, itu pun tolak juga. Apabila anda menggerakkan suatu objek ke arah anda mengenakan daya tarikan. Okey, tadi kita menolak tu, kita gerakkan objek tu jauh daripada kita. Tadi macam kita pukul shuttlecock, kita pukul bulu tangkis kan, kita pukul bulu tangkis pergi jauh daripada kita. Tapi kalau tarikan pula, kita tarik dia bergerak ke arah kita. Contohnya macam aktiviti dekat dalam video ni. Menarik troli adalah satu contoh daya tarikan. Okey, menarik troli. Okey, troli tu kita tarik ke arah kita. Jadi itulah satu contoh dari daya tarikan. Contoh-contoh lain daya tarikan adalah menarik tali cawak anjing, menarik benang untuk memastikan layang-layang terbang. Okey, contoh lain macam kita membawa haiwan peliharaan kita, contohnya kan bawa anjing. Okey, kita tarik supaya dia dekat dengan kita. Jangan supaya dia tidak pergi jauh ke tempat lain. Contoh lain daya tarikan adalah menarik tali cawak anjing. Okey, dan contoh yang kedua pula, kita menarik layang-layang supaya dia dekat dengan kita, supaya dia tidak pergi ke tempat lain. Menarik benang untuk memastikan layang-layang terbang dan mengangkat beg untuk mendapatkan sesuatu. Mengangkat beg. Okey, awak tarik beg tu. Okey, tarik beg pakai. Itu kira menarik juga. Okey, selesai. Itulah dia daya tarikan dan tolakan. Okey, baik, buka buku teks awak, muka surat 94. Okey, 93 dan terus pergi ke 94. Okey, mari kita baca bersama-sama. Okey. Apakah itu daya? Okey, daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, ini maksud daya, awak kena hafal. Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, macam dalam video tadi dia kata daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Okey, kalau tarikan, daya tarikan adalah satu daya yang menggerakkan objek untuk dekat dengan kita. Manakala daya tolakan adalah daya yang bergerak menjauhi kita. Contohnya main badminton tadi kan, awak pukul bulu tangkis, dia pergi jauh. Okay, awak tolak bulu tangkis, dia pergi jauh daripada kita. Tapi kalau tarik, daya tarikan, awak tarik troli tadi, dia mendekat ke arah kita. Itu beza dia, tarikan dan tolakan. Okey. Tetapi ada juga aktiviti yang melibatkan tarikan dan tolakan. Dua-dua pun ada. Tarik pun ada, tolak pun ada dalam masa yang sama. Okey, contohnya macam dalam gambar ni. Apakah yang perlu dilakukan oleh pendaki untuk sampai ke puncak? Okey. Okey, pelbagai aktiviti harian yang melibatkan daya, perhatikan aktiviti dalam gambar di bawah. Aktiviti yang manakah melibatkan daya tarikan dan tolakan? Okey. Okey, tengok gambar murid ni. Dia kata apakah yang perlu dilakukan oleh pendaki untuk sampai ke puncak? Okey, aktiviti memanjat tembok melibatkan tarikan ke atas tali. Okey, dia tarik tali dan tolakan ke atas batu penahan. Okey, tali ni ditarik. Dalam masa yang sama kaki dia tolak. Dua-dua pun ada. Tarik pun ada, tolak pun ada. Okey, tangan dia tarik tali, kaki dia tolak batu supaya dia boleh naik ke atas. Tangan pendaki menarik batu perlahan dan kaki pendaki pula menolak batu penahan untuk beransur-ansur naik ke atas cerun tembok.
Okay, jadi kesimpulannya ada aktiviti yang satu dia melibatkan daya tolakan sahaja. Ada aktiviti dia melibatkan daya tarikan sahaja. Tapi ada juga aktiviti yang melibatkan daya tarikan dan tolakan bersama-sama. Maksudnya ada 3 ya. Apakah daya yang terlibat untuk ibu ini menggerakkan kereta seorang bayi ke hadapan? Okey, daya apa yang terlibat? Daya tarikan ke, tolakan ke, ataupun tarikan dan tolakan? Siapa boleh jawab? Tolak stroller. Tolakan. Ya, tolakan saja. Tak ada tarikan. Tak ada tarikan Okey, tolakan sahaja, betul. Daya tolakan sahaja yang terlibat ketika awak menolak stroller bayi. Okey, apa ni, fikir sejenak. Apakah daya yang terlibat ketika mula bergerak, berhenti dan membelok ketika kamu mengayuh basikal? Okey, mula-mula sekali ketika mula bergerak, apa daya yang berlaku? Tolakan. Okey, apa yang ditolak? Tolak basikal. Ya, bukan. Awak tengah naik basikal ni, takkan awak nak tolak basikal. Apa yang ditolak? Bawah. Pedal dekat kaki tu kan, awak kayuh tu kan, itu namanya pedal. Jadi awak pun menolak menggunakan kaki, awak menolak menggunakan kaki, kaki awak tu menolak pedal tu untuk awak ke depan. Okey, betul. Itu yang pertama, menolak pedal, betul. Okey, kemudian nak berhenti awak kena tarik apa? Brake. Ya, awak menggunakan tarikan untuk awak menarik brake. Dan ketika membelok awak apa? Kena brake dulu. Kalau nak belok, awak kena tarik dan tolak. Contohnya sebelah tangan tarik, sebelah tangan tolak supaya awak punya nampak ke? Okey, sebelah tangan tarik, sebelah ni tarik, ni tolak. Okey, jadi dia boleh belok macam tu. Jadi ketika membelok, daya tarikan dan tolakan berlaku untuk kamu beloklah. Alright. Okay, mari kita lihat ke muka surat 95 pula. Okay, muka surat 95. Apakah daya yang terlibat semasa budak lelaki ini bermain layang-layang? Okey, siapa boleh jawab? Budak lelaki ni tengah main layang-layang. Apakah daya yang terlibat? Tarikan. Ya, daya tarikan. Okey, daya tarikan. Supaya layang-layang tu tak pergi ke tempat lain yang terlalu jauh. Okey, selamat datang. Siapa yang baru datang? Okey, kemudian tengok ni. Murid ada seorang dewasa ni dia sedang memancing. Apakah daya yang terlibat semasa aktiviti memancing? Tarikan. Tarikan sahaja ke? Dengan tolakan. Ya, tarikan dan tolakan. Masa awak nak mula-mula sekali nak balik umpan tu kan awak tolak. Semula-mula sekali kan nak tolak. Bila dapat ikan baru awak tarik. Jadi ketika aktiviti memancing, awak menarik dan juga menolak. Tengok murid ni pula. Tengok murid lah. Budak ini menggerakkan, bagaimanakah budak lelaki itu menggerakkan pasal rodanya ke hadapan? Macam mana dia menggerakkan? Dia menolak. Tolakan. Tolak. Dia tolak kaki dia supaya ke hadapan kan. Dia tolak. Cuba awak buat aktiviti dekat rumah. Tolak. Macam awak tengah main rollerblade lah tu. Okey. Kan dia macam menolak kan. Dia menolak ke belakang, menolak ke belakang. Okey. Dan yang ni apa ni? Mengayak. Aktiviti berkayak. Okey. Apakah daya yang dikenakan pada pengayuh ke hadapan? Dia ke tolak? Kalau dia nak ke hadapan, dia kena tarik. Tolakan dan tarikan. Okey. Mula-mula dia kena tarik. Okey, tarik. Tolak. Lepas tu pergi ke depan dia tolak. Lepas tu tapi bila dalam air dia tarik. Okey, bila keluar air dia tolak ke hadapan. Lepas tu yang belah kiri pula dia tarik. Okey, kemudian belah kanan tolak ke hadapan. Okey, jadi pusing-pusing. Tarik, tolak. Jadi kedua-dua daya terlibat. Okey. Ada seorang tukang kebun pula. Apakah daya yang terlibat ketika pekerja ini melakukan kerja memangkas? Tarik dan tolak. Tarik dan tolak. Dia pemangkas itu dia tarik untuk dia bukakan. Dia nak potong dia tolak. Okey, sini dia tarik. Dia nak potong, tolak. Dia nak potong, ya betul. Dia nak potong dia tolak. Okey, jadi dapatlah dia memotong dahan tersebut nampak cantik je. Okey. Jadi memotong ni, aktiviti memotong memerlukan tarikan dan tolakan. Okey, selesai surat apa ni? 65 Okey, baik. Jadi marilah kita tengok modul awak. Okey, buka modul awak ni. Cuba angkat modul awak saya nak tengok. Korang angkat modul saya nak tengok. Ada tak modul dengan awak?
Saya suruh ambil dekat pondok guard tu. Angkat modul, saya nak tengok. Semua orang ada? Semua orang ada modul tak? Okey, bagus. Okey, baik. Terima kasih. Okey, mari kita jawab modul bersama-sama. Okey, dengan merujuk buku teks Okey. Soalan yang pertama. Daya ialah apa daya maksudnya? Daya ialah Tarikan dan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya tarikan ialah daya yang mengeratkan objek mendekati kita. Manakala daya tolakan ialah daya yang bergerak menjauhi kita. ini maksud daya tadi. Iaitu daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek. Ini maksud daya. Okey. Nasihat tunjuk kat saya nak tengok. Angkat, tunjuk, nak tengok. Supaya nasihat tulis. Okey, jadi nombor 2 pula. Okey, daya terbahagi kepada 2 iaitu daya apa? Okey, yang pertama, daya Tolakan dan tarikan. Tolakan. Daya tolakan. Yang kedua, daya Tarikan. daya tarikan. Okey, bagus. Terima kasih. Bagus. Ini semua. Okey, tengok contoh dia. Okey, daya tolakan. Daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Dia tengah tolak kereta sorong. Okey, contoh ni yang daya tarikan pula. Daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Contohnya dia tengah tarik luggage ni, beg beroda mendekati kita. Okey. Nombor 3, berikan contoh lain bagi daya tolakan dan daya tarikan. Okey, berikan saya satu contoh daya tolakan. Skuter. Ya, bermain skuter. Kereta sorong bayi. Kereta. Okey, kereta sorong bayi. Baik. Okey, kalau daya tarikan pula. Tarik tali. Bermain tarik tali. Pintu. Tali. Yang kedua? Layang-layang. Okey, bermain layang-layang. Bermain layang ataupun satu lagi menarik pintu lah. Menarik pintu. Okey, baik. Okey, tengok yang tepi je pula. Okey, nombor 4. Tuliskan sama ada aktiviti berikut menggunakan daya tolakan atau daya tarikan. Okey, yang pertama ni dia tengah tarik sesuatu. Ini daya tarikan ke daya tolakan? Tarikan. Tarikan. Nombor 2 ni, dia nak sepak bola. Tolakan. Bila kita sepak bola, bola tu menjauhi dari kita. Okey, betul, daya tolakan. Nombor 3. Tarikan. Tarikan. Mana ada orang main tarik kita, orang sekarang pakai kita kontrol lah. Dia ni zaman bila ni? Okey, Zaman tak tahu saya. Daya tolakan. Tolakan. Dia tengah tolak tu kan? Okey, daya tolakan. Daya tolakan. Nombor 5, bermain layang-layang. Daya tarikan. Tarikan. Okey, daya tarikan. Okay, dan yang terakhir, dia tengah menolak motor dia pacik kot. Jadi Tolakan. 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 Mungkin nak habis minyak ke apa ke kan? Tak tahulah kan. Okay, dia menolak motor dia, jadi daya tolakan. Okey, nombor 5, gariskan daya yang terlibat. Tarikan. Tarikan ke tolakan ke ataupun tarikan dan tolakan? Tarikan. Alright. Tarikan. Okey, nombor 2. Tarikan dan tolakan. Ni dia nak membuat tenis punya tu. Tarikan ke tolakan? Tolakan. Tarikan dan tolakan. Okey, jawapannya tolakan saja. Okey, masih nak pukul tu kan, dia tolak je. Tu saja. Dia tolak saja. Okey, nombor 3 ni. Dia menarik. Tarikan. Dia tarik apa? Tarikan.
Tarikan. Unsur tu. Jadi dia tarikan saja. Okey, dan yang keempat. Tarikan dan tolakan. Ya, sebab apa? Bila kita nak menggergaji sesuatu, kita Kena akan tolak tarik. okey, betul, tarik dan tolak. Tarik, tolak. Tarik, tolak. Tarik, tolak. Tarik, tolak sampailah dia putus dua. Okey, jawapannya tarikan dan tolak. Tolakan. Okey, selesailah muka surat 1. Okey. Sebelum kita pergi ke modul muka surat 2, mari kita lihat untuk yang nombor 2 ni, soalan yang kedua adalah katakan saja mengenai apakah dia kesan daya. Apakah dia kesan daya dan juga contoh-contoh bagi kesan daya. Okey, mari kita lihat video bersama-sama. Sebelum tu saya mute dahulu. Okey. Mari kita lihat video bersama-sama. Bagi kesan-kesan daya dan contoh-contoh dia. Michael sedang menonton perlawanan pasukan bola sepak kesukaannya di TV. Okey, ni Michael. Dia sedang melihat perlawanan bola sepak kegemaran dia. Pasukan kegemaran dia. Okey, mari kita lihat sama-sama. Selain dari sangat mengujakan untuk ditonton, perlawanan bola sepak juga boleh mengajar kita tentang banyak kesan-kesan yang berbeza akibat daya. Selain daripada tengok TV sahaja, suka-suka tengok TV, sebenarnya banyak benda yang kita boleh belajar ataupun banyak benda yang melibatkan sains dalam kita melihat televisyen itu. Contohnya seperti kesan-kesan daya lah. Contohnya macam ni. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Okey, itu kesan daya yang pertama, iaitu menggerakkan objek yang pegun. Apakah maksud pegun? Siapa tahu apa maksud pegun? Apa maksud pegun? Tak tahu. Okey, baik. Objek pegun bermaksud objek tu dia tidak bergerak. Dia statik je kat tempat tu. Macam bola ni kan. Dia tak bergerak. Dia belum disepak, belum dibaling atau apa. Dia cuma diletakkan di satu tempat, dia tidak bergerak. Itu yang kita panggil sebagai pegun. Pegun bermaksud objek itu tidak bergerak. Okey, itu kesan daya yang pertama. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Macam mana dia menggerakkan? Mari kita lihat sama-sama. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang pegun, bola tersebut bergerak dalam arah yang sama dengan daya yang dikenakan. Okey, itu contoh yang pertama tadi. Pegun. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola. Okey, jadi pemain ni tadi bola tu tak bergerak tau. Bola tu dia statik je. Dia diam je kat situ, dia tak bergerak. Dia pegun lah. Okey. Jadi apabila daya dikenakan, iaitu kita sepak bola tu, sepak tu maksudnya daya tolakan lah. Dan bola tu akan bergerak menjauhi kita. Dia akan gerak ke hadapan. Dia akan bergerak ke arah bola tu disepak. Tadi kan dia tak bergerak. Bila dia sepak, dia bergerak. Jadi itulah contoh kesan daya yang pertama, iaitu menggerakkan objek yang pegun. Yang pegun, bola tersebut bergerak dalam arah yang sama dengan daya yang dikenakan. Daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Okey, kesan daya yang kedua, tadi yang pertama, menggerakkan objek pegun. Ini kesan daya yang kedua, iaitu mengubah kelajuan objek yang bergerak. Okey, contohnya bola tu sedang bergerak. Kawan awak dia pas bola dekat awak. Okey, bola tu pun bergerak, slow je bergerak. Tiba-tiba awak bawa pula bola tu lagi laju. Awak sepak ke depan lagi laju. Jadi tadi slow. Lepas tu jadi laju. Jadi dia bermaksud dia mengubah kelajuan objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila bola bergerak di udara, jika angin bertiup dalam arah yang sama dengan bola tersebut, bola bergerak lebih laju. Namun, jika angin bertiup dalam arah yang bertentangan, bola bergerak lebih perlahan. Okey, dia kata bila kita sepak bola tu kat udara, lajulah. Kalau angin tu tolak dekat arah yang sama, kalau angin warna biru ni tolak dekat arah warna biru, dia makin laju lah. Tapi kalau angin tu berlawanan, angin tu warna merah ni, dia akan makin slow. Jadi ada dua sebab kenapa dia makin laju ke ataupun makin perlahan. Kalau angin tu arah yang sama, lajulah. Kalau angin tu dalam arah yang berbeza, perlahan lah. Jadi itu bukti dia bahawa daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Daya boleh mengubah arah objek yang bergerak. Sebab Okey, tadi yang pertama tadi boleh menggerakkan objek yang pegun. Okey, objek yang berhenti. Yang kedua pula boleh mengubah kelajuan. Dan yang ketiga pula boleh mengubah arah
objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila seorang pemain menyepak bola yang menuju ke arah pemain tersebut, bola bergerak dalam arah yang lain. Okey, tadi dalam video ni dia kata mula-mula bola tu datang ke arah dia. Okey, bola tu daripada tempat lain, okey, dia datang ke arah pemain bola sepak tersebut. Kemudian bila bola dah sampai, pemain bola sepak itu menyepak, bermaksud dia menolak bola tersebut pergi ke arah lain pula. Jadi itulah bukti dia bahawa daya boleh mengubah arah objek yang bergerak. Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Daya juga boleh memberhentikan objek yang bergerak. Siapa yang nak berhentikan bola? Siapa je yang boleh berhentikan bola? Goalkeeper. Sebagai contoh, seorang penjaga gol memberhentikan bola dengan mengenakan daya yang bertentangan dengan arah bola yang bergerak. Daya boleh mengubah bentuk objek. Okey, itu tadi. Yang keempat, dia boleh memberhentikan. Seorang penjaga gol memberhentikan Okey, dia boleh memberhentikan, daya boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Dia bukan saja boleh menggerakkan objek yang tidak bergerak, tapi daya juga boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Itu yang keempat. Dan yang kelima, bola dengan mengenakan daya yang bertentangan dengan arah bola yang bergerak. Dan yang kelima, daya juga boleh mengubah bentuk objek. Boleh mengubah bentuk objek. Sebagai contoh, apabila pasukan kesukaan Michael tidak menjaringkan gol, Michael menjadi kecewa dan merenyuk tim minuman ringan menggunakan tangan. Jadi Michael ni, tim dia tak skor, tak gol-gol. Dia pun marah lah. Dia marah, dia pun renyukkan tim tu sampai jadi kemek. Ni asal dia. Tapi bila dikenakan daya, dia jadi macam ni. Ini mengubah bentuk tim tersebut. Jadi bentuk tim tersebut telah pun berubah. Sebab apa? Dikenakan daya oleh Michael. Itulah bukti bahawa daya boleh mengubah bentuk objek. Okey, mari kita lihat buku teks. Okey, buka balik buku teks awak. Okey, muka surat 97. Okey, kesan daya ni tadi. Okey, mari kita baca sama-sama. Kesan daya. Kamu akan merasakan daya apabila tangan kamu ditolak oleh rakan kamu. Perhatikan kesan daya berikut. Okey, yang pertama ada 5 tadi kan. Okey, kesan yang pertama, daya mengubah bentuk objek. Okey, sebelum nampak macam ni bentuk dia. Lepas tu kita pun menolaklah botol tersebut. Jadi selepas jadilah macam ni bentuk botol tersebut. Itu bukti bahawa daya mengubah bentuk objek. Okey, daya juga mengubah arah pergerakan objek. Okey, sebelum bulu tangkis tu pergi ke arah pemain tersebut. Tapi selepas pemain tersebut pun mengenakan daya, jadi bulu tangkis tu pergi ke arah yang berbeza. Dia dapat mengubah arah pergerakan bulu tangkis itu. Okey, daya juga dapat memberhentikan objek yang bergerak. Okey, sebelum bola lisut ini sedang pergi ke arah glove ni, tapi bila dah ditangkap, bola lisut itu berhenti. Dia tak bergerak dah. Dan yang ketiga, daya juga menggerakkan objek pegun. Okey, daya juga menggerakkan objek pegun. Okey, sebelum kereta ni tak bergerak, kereta mainan ni tak bergerak, tapi selepas ditolak, barulah dia bergerak. Okey. Dan yang terakhir, daya mengubah kelajuan objek. Okey, sebelum bola tu perlahan je, tetapi selepas disepak, bola tu jadi semakin laju. Dia dapat mengubah kelajuan objek. Itulah dia 5 kesan daya dalam kehidupan seharian kita. Marilah kita menjawab modul bersama-sama. Keluarkan modul awak, buka muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua. Okey, kesan daya. Rujuk buku teks muka surat 97 dan 98. Okey, yang pertama tadi. Daya tidak dapat Diperhatikan. Terus, terima kasih. Tetapi kesannya boleh dirasai atau dilihat. kesannya boleh dirasai atau dilihat. Jadi inilah dia 5 kesan daya. Yang pertama, daya mengubah apa objek? Bentuk objek. Okey, bagus. Bentuk objek. Okey, nampak ni tin ni tadi. Macam ni tiba-tiba bila kita pijak dia jadi bentuk lain. Okey, nombor 2, daya mengubah
arah pergerakan objek. Baik. Daya mengubah arah Pergerakan objek. pergerakan objek. Okey. Dan yang ketiga, kesan yang ketiga, ni nampak yang bola ni pergi ke arah dia, so dia pun tahan. Kemudian bola tu pun berhenti. Memberhentikan Daya memberhentikan objek yang bergerak. Terima kasih. Dan yang keempat, bola ni tadi tak bergerak. Maksud bila dia sepak baru dia bergerak. Okey, apa Baik. kesan daya tu? Daya menggerakkan objek pegun. Betul, daya menggerakkan objek objek pegun. Dan kesan daya yang terakhir, daya mengubah Kelajuan objek. bola ni perlahan, tapi bila kita dah sepak dia jadi makin laju. Jadi daya mengubah kelajuan. Objek. Okey, selesai yang tu. Sebelah dia pula. Okey, isikan tempat kosong dengan aksi yang diberikan. Aksi yang diberikan. Okey, nombor satu. Nombor satu, Daya mengubah kelajuan objek. dia ke? Sekejap. Okey, nombor satu biar dulu, nombor dua. Ni. Kita dapat tak? Kita dapat apa? Daya mengubah bentuk objek. Daya mengubah bentuk objek. bentuk objek. Okey, nombor tiga. Daya membuat objek yang Pegun bergerak. Okey. Nombor satu tadi ni, dia mengubah, yang pertama tadi ni, dia dia boleh, nombor satu tadi, dia membuatkan objek pegun bergerak. Okey. Oh. Kan kapal tu tak gerak, lepas tu dia gerak. Tak, kapal ni, kalau kapal tak bergerak, macam mana dia nak, takkan dia nak sadai di tengah laut. Dia tengah bergerak, cuma dia perlahan, tapi lama kelamaan dia, bila angin tiup, dia makin laju. Jadi daya kelajuan. Kelajuan. Okey. Itu nombor 3 daya mengubah kelajuan objek. Okey, yang nombor 1 tadi, daya menggerakkan objek pegun. Okey. Dan yang keempat, yang tinggal, daya memberhentikan daya boleh menyebabkan objek yang bergerak berhenti. Okey, daya memberhentikan objek yang bergerak. Objek yang bergerak. Okey, selesai. Dan boleh kita teruskan? Boleh. Okay, yang lain pun boleh Boleh. Baik. Okey, tu yang nombor 4. Okey, ni bulat-bulat je. Okey, nombor 4 ni. Bulatkan jawapan yang betul antara gambar berikut yang manakah menunjukkan daya tolakan. C. Okey, yang A tu gambar ada murid tu dia sedang menanam kambing. Okey, A tu dia sedang menanam kambing. Betul. B tu pula ada satu traktor ni. Kereta jatuh. Yang keren. Dia tarik kereta dekat gaung yang jatuh. Jadi dia menarik juga. Okey, dan C pula C dia tolak ni apa? tolak troli. Tolak troli. Jadi C lah jawapannya sebab dia menolak troli. Okey, jawapannya C. Dan D ni pula, dia main apa ni D ni? Dia tengah masak kabur sikit tak nampak. Dia tengah masak. Kalau masak, dia tarik, dia tolak. Tarik tolak kan? Okey, salah. Okey, nombor 2. Pilih pernyataan yang benar mengenai daya. Satu, daya boleh dilihat ke? Tak. Okey, daya boleh dikesan? Boleh.
Boleh? Sebab apa? Sebab kita boleh tengok apa kesan dia kan. Jadi daya boleh dikesan. Nombor 3, daya membuatkan objek berhenti, betul? Betul. Okey, daya mengubah kelajuan objek. Betul. Jadi betul dia 2, C. 3 dan 4. 4. Masih lagi C. Dan yang terakhir, nombor 3, aksi manakah menunjukkan daya tarikan? Sedang naik bila udara panas. P, Q sedang menarik kereta. R sedang menolak apa tu? Nolak. Apa lupa nama dia? Kereta sorong. Kereta sorong. Kita sorong. Jadi yang terakhir S. S ni dia meniup belon. Kalau meniup tu maksudnya tolak lah. Jadi Ya, betul. yang satu je yang menarik. Apa dia? Q. Q saja menarik kereta. Okey, jadi jawapannya A. Q sahaja yang menarik kereta. Baik, okay, selesai dah. Selesai. Sebelum kita ni, mari kita tengok balik apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, tadi awak telah pun belajar bahawa daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek, itu masuk daya. Okey, yang kedua, awak juga telah belajar apakah contoh-contoh kisaran daya dalam kehidupan seharian. Okey, awak telah pun menjawab soalan dan betul semua, bagus, tahniah. Okey, oleh yang demikian, itulah saja pada hari ini. Siapa yang ada soalan, awak boleh tanyakan soalan sebelum kita endkan Google Meet kita. Siapa ada soalan? Tak ada. Ada Ada. Ada? Tak ada. Syafiq, tak ada soalan Syafiq? Ada. Ada. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya. Okey, saya tanya berikan saya satu contoh lain aktiviti tarikan. Menolak Yalah, apa contoh aktiviti tu? Apakah contoh aktiviti bagi menarik, tarik dulu. Siapa pengawas dia tahu contoh ni. Dia pagi-pagi setiap hari Isnin dia kena buat. Apa dia? Jogging. Kan. Pengawas setiap hari Isnin nak kena buat ni. Dia menarikkan bendera. Kan menarik juga, tarik bendera. Kan menarik tu. Dia nyanyi lagu negaraku dia pun tarik bendera tu naik ke atas. Itu contoh satu tarikan. Okey, kalau tolakan pula, berikan saya satu contoh tolakan. skuter. Okey, menolak pintu. Okey, lain. Skuter tu. Naik skuter. Okey, lain. Cuba awak tengok dekat Swiss lampu bilik awak. Kalau nak on Swiss, kita kena buat apa? Kita kena tolak Swiss tu. Adakah orang Swiss nak on lampu je kena tarik? Dia kena tolak. Jadi Swiss juga adalah satu tolakan. Ya. Berikan saya satu lagi contoh daya tarikan dan tolakan. Tarikan dan tolakan, apa dia? Contoh. Kalau awak tak tahu ni, awak bermaksud awak tak pernah kemas rumah. Awak duduk rumah, awak makan tidur, main game. Main game. Tarik sampah. Ya, nyapu sampah. Okey. Bila awak sapu sampah tu awak tarik. Nyapu. Tarik tolak. Ya ke Syafiq? Awak sapu sampah ke Syafiq kat rumah? Boleh percaya ke? Tak tahu. Tak sapu sampah. Itulah dia. Makan minum tidur, makan tidur. Saya mesti tolong mak saya. Okey, bagus. Okey, jadi menyapu sampah pun menarik dan menolak. Selain daripada sapu sampah, kita ada mop lantai pun sama juga. Tarik, tolak. Kan mop tu kan? Selalunya murid perempuan tahulah. Kalau murid perempuan pun tak tahu nak cakap apa. Baik, itu saja pada hari ini. Kalau PKP dilanjutkan, kita kena buat PDPR dekat rumah. Kita akan buat juga macam hari ini, Google Meet online. Tapi harap-harapnya kita boleh berjumpa kat sekolah lah. Supaya lagi senang lagi awak nak belajar. Sebab hari ni pun tak ramai yang masuk kan. Ada beberapa orang saja yang masuk pada hari ni. Tapi tak mengapa, saya sedang merakam saya sedang merakam Google Meet ini. Nanti pada hari Sabtu saya akan uploadkan link dalam YouTube. Kalau awak nak ulang kaji, awak boleh tengok balik video tersebut.
Dan siapa yang tak dapat join pada pagi ini, mereka boleh tengok balik Google Meet itu. Okey. Jadi itu saja pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye. 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 Bye bye.